Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia diberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Diberikan kita nikmat kesihatan, diberikan kita nikmat rezeki. Berbagai macam-macam nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita, tidak lain tidak bukan Allah SWT minta kita bersyukur kepadanya. Baik. Pada hari ini insya-Allah kita akan membaca hadis Arba'in Nawawi. Hadis 40. Yang mana menceritakan banyak bab tentang bab iman, bab ihsan, bab Islam, tentang rukun-rukun Islam. Menceritakan banyak bab dalam 40 hadis. Tetapi dalam hadis 40 ni tak semua sahih. Ada yang dhaif. Tetapi ada yang dhaif dhaif yang bukan yang dhaif yang lemah, yang berat. Tapi kebanyakan sahih. Tapi adakah semua sahih? Ada di antara hadis yang tidak sahih. Taib. Pada hari ini insya-Allah kita akan bacakan tentang hak untuk hidup ataupun hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث رواية الإمام البخاري والمسلم. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, antara sahabat yang mana dikenali dengan kefaqihan dan kealimannya. Sebab tu dalam semua sahabat, tak semua sahabat bijak dalam hadis, bukan maksud tak bijak, ada yang tak bijak bukan. Bermaksud ada sahabat yang mana pandai dalam bisnes. Ada sahabat yang pandai buat peperangan, tapi dia tak pandai buat bisnes. Seperti mana Khalid Al-Walid, dia dikenali dengan peperangan, hebatnya dalam memerangi musuh. Pandai dalam mengawal tentera-tentera Islam. Nak mengenal tentera musuh macam mana nak lawan ni, dia tahu dah. Kalau pergi lagu ni boleh menang dah. Kalau lagu ni boleh pergi dah. Tetapi kalau bab bisnes bukan dia. Tapi Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, sahabat yang dikenal dengan bisnes, dia pandai berniaga. Ada di kalangan sahabat yang kenal dengan ilmunya. Dia mengajar, duduk di masjid dan belajar menyebarkan Islam. Antara sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni diceritakan qala daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Okey, di sini pada asalnya orang Islam darahnya haram untuk kita tumpahkan pada asalnya. Kecuali 3. Ini dia keluar daripada umum darah orang mukmin, darah orang muslim haram ditumpahkan
Kemudian kita nak keluar pada umum ni dengan 3. Apa dia? Iaitu orang yang berkahwin kemudian berzina. Dan bunuh, dibalas bunuh. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, yakni murtad serta meninggalkan jamaah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Tentang al-thayyib zani. Okey. Dalam hukum hudud, hukum yang mana diceritakan dalam Quran ataupun dalam hadis. Orang mencuri kena potong tangan. Tentang potong tangan pun khilaf, potong tangan mana. Ada kata kat lengan, ada kat siku, ada kat apa, bukan potong, toreh. Kalau Syiah ni dia kata apa? Dia kata bukan potong bagi putui, tetapi dia kata toreh saja. Ada setengah kata potong jari lah. Termasuk melakukan hudud ini tentang memahami kaedah-kaedah tersebut. Okey, tetapi dalam hukum zina berbeza, tuan-tuan. Zina orang yang berkahwin dengan zina orang yang tak kahwin, hukum berbeza. Tapi pada hakikatnya benda yang sama, melakukan zina, mendapat nikmat yang sama, melakukan kemungkaran yang sama, nikmat yang sementara, yang dihiasi oleh syaitan. Okey, melakukan kemungkaran yang sama, perbuatan yang sama, tetapi hukum berbeza. Satu yang dah kahwin berzina, yang kedua orang yang tak kahwin tapi berzina. Apa hukum dia? Hukum orang yang berkahwin kemudian berzina, rejam. Mati yang ni. Hukum orang yang belum berkahwin kemudian berzina, disebat 100 kali. Ini ceritakan dalam Quran. Okey. Kemudian perbezaan ini kerana perbuatan zina orang yang berkahwin itu sangat dicela. Boleh menyebabkan berlakunya perpecahan umat. Hang dah berkahwin, hang berkeluarga, pasal menyebabkan kerosakan. Moral boleh rosak dan sebagainya. Sistem keluargaan pun boleh rosak. Maka ini ancaman yang sangat besar dan benda yang berat. Maka dibunuh. Bunuh cara dia lah. Tak boleh kita pergi ambil pancung terus, tak boleh, tak ikut juga tu. Dia kena bunuh cara dia. Iaitu direjam. Diceritakan ada satu kisah mana sahabat Nabi yang dihukum rejam kerana dia berzina. Datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, ya Rasulullah, dia mengaku kata dia berzina. Dia mengaku. Kita ni kalau kita buat jahat tak mengaku sampai kesudah. Sampai kena pukul, kena orang kata kena torture lah, kena pukul, kena rimbuk, kena amboi, baru nak mengaku. Ni tak, dia mengaku. Bukan sebab apa? Sebab nak diampunkan dosa dengan apa? Dengan hukumannya Allah SWT. Datang, ya Rasulullah, aku berzina. Allah kata, tak kot, hang pegang-pegang je. Tak kot, hang tengok-tengok je kot. Tak, aku buat. Menafikan, Rasulullah SAW ni menafikan perkataannya dengan apa? Mungkin hang tak berzina lagi. Ini satu faedah yang kita dapat. Orang yang mana melakukan perkara seperti berpegang, pegang jalan sekali apa itu kalau dia buat bukan zina yang dimaksudkan, zina yang jatuh hukuman sebat ataupun dirjam. Ya, zina mata tu lain. Tetapi hukum zina yang mana diceritakan dalam Quran, dalam hadis, yang mana orang yang berkahwin zina hukumnya mati. Ini zina yang mana? Zina yang hakiki, yang jelas, yang memang betul-betul melakukan. Dipujuk, dia kata, ya Rasulullah, aku buat betul ni, aku memang buat dah, aku ni. Allah kata, dak, mungkin hang buat macam ni. Dak, aku buat ni Rasulullah. Kemudian jatuh hukuman rajam. Ketika sahabat Nabi Ma'iz yang mengaku telah berzina, baginda melaksanakan hukum rejam setelah Ma'iz mendesak untuk dilaksanakan hukuman. Dia mendesak, dia minta. Ia isyarat bahawa dosa zina sebenarnya boleh terhapus dengan taubat selagi mana belum didakwa dalam mahkamah Islam. Okey, di sini satu kaedah dan satu faedah. Orang yang melakukan zina, melakukan perbuatan zina, kalau ikut hukum Islam, orang yang belum berkahwin kena sebat 100 kali. Kemudian dipisahkan di antara pasangan tu. Kawan ni duduk kampung tu, kawan duduk kampung tu. Okey.
Kemudian orang yang dah berkahwin kalau berzina kena apa? Kena rajam. Tetapi benda ni, hukuman ni boleh Allah SWT boleh ampun kerana sebelum datangnya di dalam mahkamah ataupun didakwa dalam mahkamah Islam. Kerana Nabi SAW waktu itu menafikan sahabat dok kot ni, tapi dia mendesak Nabi SAW untuk melaksanakan hukum kepadanya. Di sini satu faedah yang mana ada ulama berijtihad yang mengatakan kalau tak dijatuhkan, tak didakwa, mahkamah tak turun hukum ataupun seorang pun tak tahu, siapa pun tak tahu, dia nak pergi mengaku takut, tetapi dia bertaubat kepada Allah SWT, maka ini diampun sesuai dengan firman Allah SWT, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Okey. Kemudian tentang an-nafs bin nafs. Jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Membunuh dibalas dengan bunuh. Bermaksud darah orang Islam halal ketika dia membunuh orang mukmin, darahnya halal untuk dibunuh. Boleh. Pada asalnya darah orang Islam tak boleh kita bunuh. Tetapi kalau dia telah membunuh orang Islam, membunuh orang mukmin, maka ketika itulah darah dia tu boleh ditumpahkan. Okey, bila kita cerita tentang membunuh, membunuh dengan sengaja, membunuh dengan tidak sengaja. Okey, kalau membunuh dengan sengaja, ini tidak ada khilaf. Kena balas dengan bunuh. An-nafs bin nafs. Jiwa dengan jiwa. Ataupun kita kata qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa. Tetapi kalau bunuh tanpa sengaja ada dua. Satu, yang mana terjadinya satu pembunuhan yang mana tidak sengaja dan menggunakan ataupun menyebabkan perkara yang dia buat tu, kemungkinan untuk mati tu, kemungkinan untuk terbunuh tu tinggi, maka dia kena puasa dan kena bayar dan sebagainya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia bunuh, contohnya dia melawak mai gempak, gelak, lepas tu terkejut jantung mati, ataupun dia jalan-jalan terbatuh, jatuh mati, kita memang tak sengaja, dan benda tu memang mustahil untuk, pada asalnya memang tak mati lah kan, tetapi mati takdir Allah SWT. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau semua orang jiwa akan mati dia, di mana pun aina mata kunun yudrikul maut wala kuntum fi burujin musayyadah, di mana hang berada hang pasti akan mati. Memang sampai ajal dia dah, mati dah. Nak buat gimana mati? Kita langgar dia. Ini mati bunuh ataupun kita telah membunuh tanpa sengaja. Yang mana orang kata penyebab kita ni bukan kerana benda ni mustahil untuk mati manusia ni. Kalau kita patuh orang tak mati pun pada asalnya, tetapi kita patuh dia mati, memang takdir dia. Ini tak perlu bayar apa. Tetapi kalau contoh dia melawak dengan orang, dia melawak dengan pisau, dia melawak dengan pedang, dia melawak dengan pistol, dia main dengan bom, main lempak-lempak, hang sambut, tengok-tengok meletup, mati, maka orang yang penyebab itu kena bayar. Ataupun kena yang hukum dengan Allah SWT, dia dengan Allah kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ada orang tanya, bagaimana kalau kita naik kereta, kita bawa laju, kita langgar orang mati. Okey, kita tengok pula kelajuan dia ni membunuh tak membunuh. Okey, membunuh. Dia memang tak sengaja. Kalau sengaja memang kena bunuh lah. An-nafs bin nafs. Tetapi kalau dia tak sengaja, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi antara kita ni, orang kita ni terlepas pandang. Dah membunuh tak sengaja, sorry, habis banyak-banyak sikit. Dia dengan Allah SWT kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian watarikul dinihil mufariqul jamaah. Orang yang murtad, maka sini khilaf. Ada yang mengatakan yang sepakat tu zaman sahabat tu memang bunuh lah. Tetapi ada zaman sekarang, ada kenapa, adakah wajib kita membunuh? Ataupun kita tengok kalau zaman dulu tu di Madinah tu orang Islam, kalau orang Islam murtad ni memberi ancaman kepada orang Islam sendiri, memberi ancaman kepada ahli Madinah, maka ini pun boleh bunuh panjang yang tu. Tetapi kalau pada asalnya, kalau orang tu melakukan menumpahkan darah seseorang Muslim yang mana murtad, ini dibenarkan. Ada khilaf di antara ulama, tetapi jumhur para salaf mengatakan ya, boleh dibunuh. Okey. Yang mana ada soalan, insya-Allah boleh tanya dekat
surah sunnah. Saya sempat saya baca insya-Allah. Okey. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري والمسلم. Okey. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah, sahabat Nabi yang mana terkenal dengan periwayatannya, yang mana ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak. Kemudian Aisyah, termasuk Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, sahabat-sahabat, tetapi yang paling banyak Abu Hurairah. Okey, dia kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey, daripada Abu Hurairah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, mengatakan perkara yang baik ataupun diam. Ini satu benda yang penting untuk kita bahas. Yang mana nak bercakap benda yang baik. Tak benda baik, jangan duk bercakap. Nak cerita tentang Islam, cerita dengan ilmu. Tak ada ilmu, jangan duk bercakap. Ataupun nak cakap satu benda, cakaplah dengan kebenaran. Jangan ikut hawa nafsu. Jangan nak membela diri. Jangan nak menimbulkan fitnah. Ini perkara-perkara yang keji, yang diingkar oleh Rasulullah SAW. Ada di kalangan kita, dulu dia cakap lagu ni. Ada mal lama sikit sebab kena kat dia cakap lagu tu. Ini masalah. Ada kadang-kadang sebab macam-macam manusia zaman sekarang. Sebab itulah kita kadang-kadang janganlah terkejut kalau orang dulu sunnah sekarang jadi bid'ah. Jangan terkejut. Perkara biasa. Perkara biasa. Murtad pun ada. Jadi perkara biasa. Jadi apa tugas kita? Kita pertama kita tegakkan kebenaran. Kalau dia kata ni dia pun buat benda yang merapu, kemudian dia memfitnah kita. Ini pertama wajib atas kita menegakkan kebenaran. Wajib. Kita tegakkan kebenaran. Kemudian kita doakan dia semoga dia mendapat hidayah. Tapi janganlah kita pergi maki. Orang kata kadang-kadang tu lah manusia orang terlepas juga. Dia main dengan marah ni. Tetapi Nabi SAW kata, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka katakanlah perkara yang baik ataupun diam. Dia tak tahu nak cakap apa, diam. Ni tak cakap apa pun tahu, dia cakap juga. Kok mana pun nak cakap. Sebab tu orang tua-tua kata, kalau banyak bercakap, orang nampak bodoh kita. Kalau cakap kurang tu orang tak nampak sangat. Kalau cakap banyak tu orang tahu tak mana tak betul. Dia cakap banyak tu jadi nampak dah tu. Crack tak mana tu kan. Okey. Okey. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang kedua Nabi SAW kata apa? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka muliakan jarahu, jiran-jiran. Okey, nak muliakan jiran-jiran. Nak belah kucing pi berak rumah jiran. Ini termasuk tidak memuliakan jiran-jiran. Jiran ni tak mesti sebelah lagi pun jiran juga. Kita ni kalau dulu mengaji itu 40 buah rumah jiran. 40 buah rumah. Kalau gitu, kalau ikut sekampung jiran kita. Ini satu benda pembahasan yang penting juga tentang jiran. Menghormati jiran. Nak cakap jangan kuat sangat sampai ganggu jiran. Ni bertengkar rumah sebelah, rumah kita pun dengar. Yang kita pun ikut bertengkar dengan dia. Pasal apa? Bising. Kita bertengkar dalam rumah. Sebab apa? Sebab dia bising. Nak buka lagu, nak buka apa-apa speaker, apa lagu ke Quran ke apa, buka sampai gegak rumah-rumah tu. Sampai dengar habis jiran-jiran sekampung. Ini pun masya-Allah. Tidak menghormati jiran. Tetapi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka memuliakan jirannya. Tanya jiran sebelah, makanan ada tak? Kita duk makan puas dah. Tapi tak pernah tanya pun jiran kita. Jiran ini tak kira lah Islam ke bukan Islam. Bahkan jiran Nabi SAW orang Yahudi. Bukan orang Islam. Kalau kita jiran orang India ni, tanya. Makan lagu mana okey ke? Nak belah menatang? Boleh belah menatang. Jangan jadi menatang. Belah menatang macam mana?
Jangan kita bela sampai kita duk bagi kucing berak rumah orang. Bela apa pun je, ganggu habis tanaman orang. Jangan. Kerana ini telah menyebabkan tidak menghormati ataupun mengambil hak-hak manusia dengan jiran kita. Sebab tu jiran kita ni dia manusia, dia ada hak dia. Dia ada privasi dia. Dia ada kehidupan dia. Kita kena menghormati. Kita kena mengetahui bagaimana kesihatan dia. Sakit ke? Kalau ikut cara betul itu memang berat lah. Sehingga kan Nabi SAW menceritakan, Nabi menyangka kalau dia mati semua harta bagi kat jiran. Punya beratnya jiran ni untuk kita jaga. Ni kita jiran, tambah rumah flat ni. Rumah sebelah, tak tahu siapa dia. Sampai tak tahu siapa dia. Kalau duduk KL tu, rumah sebelah siapa dia? Aku tak tahu, lama lah. Asal ada orang, asal tak ada orang. Ni siapa dia? Tak tahu nama apa pun tahu. Tak kenal pun. Tak pernah bersembang. Tak pernah bertegur siapa. Ini masalah. Sebarang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, menghormatilah jiran. Memuliakan jiran. Tanam pokok janganlah sampai relai pagat kawan. Ni tanam pokok sampai hancur pagat kawan tu. Ni pagat mu sengit dah. Sebab apa? Sebab tanam pokok aroma ni. Tanam, tempat banyak lagi nak tanam. Ni tanam sampai sangkut dengan bumbung orang. Terangkat bumbung. Habis pagat dia harung habis dengan pokok-pokok tu. Sebab apa? Sebab tanam pokok aroma ni. Banyak lagi tempat boleh tanam. Nak bela kucing, boleh bela kucing. Bos angkat jangan duk buat lepas. Nak lepas pun boleh, lepas lah rumah. Ni sampai pergi lepas memang orang. Sampai kawan pula orang lain pula jenis halau, ligan, terbih. Macam-macam. Orang duk maki amun. Kita ni tuan nak bela ni, relax lah. Kadang-kadang malu pun tak ada. Malu pun tak ada. Okey. Yang mana ada soalan boleh tanya dekat sini. Saya boleh tengok. Yang dan saya jawab, tak dan kita skip bila-bila. Okey. Tentang menghormati jiran juga. Kewajipan kita untuk mengetahui jiran kita ni bagaimana keadaannya itu penting. Bahkan diwajibkan para ulama. Kita nak mengetahui, apa khabar, sihat ke? Ni sampai mati tak tahu. Jiran mana? Ada tu duduk tanam belakang. Pergi tengok mati setahun dah. Sampai mati pun kita tak tahu. Ambil tahu. Jaga. Macam mana keadaan orang jiran kita ni? Dia makan tak? PKP ni kita duk rasa, tak apalah kita ajar kerajaan gaji masuk tu. Ni orang sebelah ni mereka lagu mana? Tanya. Kok lah makan tak cukup. Kok lah dia perlukan apa? Sedekah. Bagi. Tolong. Tak boleh sedekah. Tolong. Kena ambil tahu. Ni sampai tak tahu apa. Ini masalah juga. Duk tahu hak belah barat dia. Hak belah barat semua dia tahu. Pemain bola ni masuk siapa dia, tukar baru, ni artis baru. Semua dia tahu. Hak jiran dia, hak sakit, kenciman dia, stroke, apa-apa lah. Tak tahu apa. Sampai mati tak tahu. Ini masalah. Sebab itu kalau orang betul-betul, kalau dia beramalkan dengan mana yang Nabi SAW ajar, Islam akan jadi indah. Cuba bayangkan tuan-tuan. Bayangkan. Okey, satu kampung yang mana mereka mengamalkan konsep Islam. Dalam kampung tak ada orang kafir kok. Tak kira lah orang Yahudi ke Cina ke apa ke. Ada lah orang yang tidak beriman kepada Allah, yang melakukan kesyirikan kepada Allah, musuh Allah sendiri yang duduk sekampung dengan kita. Okey, dalam kampung tu orang Islam melakukan ataupun mengamal kehidupan berlandaskan konsep Islam. Konsep yang mana diajar oleh Nabi, bukan diajar oleh siapa-siapa lah. Sesat-sesat tak mau lah, yang hak benar. Okey. Dia contohnya dia melakukan tentang apa? Berkata benda yang baik, benda yang tak baik dia tak berkata. Ada tak mengumpat? Mengumpat pun tak ada. Mengata ke orang? Tak ada. Sebab apa? Kita diperintah untuk berkata benda yang baik ataupun diam. Nak cakap selain baik ni, tak baik ni diam. Jangan nak bercakap. Ataupun menghormati jiran. Kita melakukan konsep yang macam tu. Kita tanya jiran, orang Islam tanya orang Cina. Jiran kita orang Cina ataupun orang India. Tanya, "Ane, apa khabar ane? Ane sihat ke?" Ane kata, "Okey, sihat lagu tu lah. Kita cari orang lama." Orang tua kata. Kita pun cari orang muda. Okey. Kemudian tanya pula makan tak lagi. Makan macam mana PKP ni? Kerja macam mana? Okey ke? Alah, kerja tak ada. Dia kata, "Kerja tak boleh. Kami kerja tak boleh." Tak apa, saya pun ada sikit bagilah kan. Bagi. Tak ada, tak apa. Kita minta orang yang ada. Contohnya kita ni tak nak bagi duit tak ada. Tapi kita ada kawan orang yang berada.
Yang beruang. Beruang. Bukan beruang. Kita minta tolong. Tolong Ustaz, bagi kat jiran aku ni, dia ni susah. PKP ni ada masalah kat dia. Ataupun lepas tanya cerita yang Cina ke, you macam mana sihat ke, cakap Cina apa, kalau boleh cakap Cina, speaking Cina sikit, tak ada masalah. Ini satu benda yang mulia. Ni tanam pokok pemain tengah sikit, jangan pilih kat pagar orang tu. Ni tanam pokok sampai rangkui pagar-pagar orang, ini masalah. Orang main tengok lah pergi mana pagar aku duduk atas pokok. Pasal apa? Pokok pun dah membesar, maka dia telah angkat dah pagar-pagar itu, maka menjadi kehancuran yang mana tidak sengaja katanya. Ataupun dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifahu, memuliakan tetamunya. Ni bab tetamu, ni lagu mana ni? Alah, kita banyak tetamu. Orang boleh balik, orang boleh rantah negeri. Dia boleh balik kampung dia. Okey, tetamu kita banyak. Okey. Memuliakan tetamu itu termasuk orang yang mana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Menceritakanlah hadis, barang siapa yang beriman, bermaksud perbuatan itu termasuk daripada iman. Yang mana orang memuliakan tetamu itu termasuk daripada iman. Okey. Memuliakan tetamu. Diceritakan adab-adab tetamu dan adab-adab tuan rumah. Ini satu benda yang perlu kita bahas juga. Adab tuan rumah lagu mana, adab tetamu lagu mana. Kemudian cerita tentang falyukrim dhaifah, memuliakan tetamu. Tentang ada hadis yang mana menceritakan tetamu itu membawa rezeki. Tetamu itu membawa rezeki. Datang tetamu itu membawa rezeki. Kadang-kadang kita tak makan daging jarang, tapi tetamu nak main ni kita pergi beli daging. Lah kali keluarga kita pun boleh makan daging. Nak makan mewah-mewah ni jarang kita ni, tetapi tamu main ni kita pun beli benda mewah-mewah makan. Dengan tetamu. Lah kali keluarga kita pun boleh makan. Kadang-kadang kita tak ada duit, tetamu main, kita jamu dia. Sahabat Nabi bagi makan, yang mana satu benda makanan tu saya tak ingat, sama ada roti ataupun kurma, tak ingat, satu makanan yang dikongsikan. Patutnya dia pun cukup, tak cukup pun dengan nak bini ni, tapi sebab tetamu mai, dia mulakan temu. Kemudian Nabi SAW memuji sahabat tersebut. Perkara yang sangat penting. Tetamu nak main rumah. Okey, ni kita dengar tamu nak main rumah, kita buat tak tahu. Ini masalah juga. Hidanglah ayam paling kurang. Nak cantik lagi nasi kandang. Itu clear lah. Okey. Pertama, adab tetamu nak main rumah orang. Kita ni nak ditamu orang. Kita nak di rumah orang. Pertama, cari waktu yang elok. Jangan main pukul 2 pagi. 2 pagi orang tengah tidur. Main ketuk, Assalamualaikum. Kami main ni nak beraya. Pukul 2 pagi, tuan rumah buka-buka. Ingat ke penyamun ke apa? Rupanya orang nak bertamu pukul 2 pagi. Itu orang panggil orang yang tak beradab. Mai tengah malam. Kecuali dia musafir, dia telefon tuan rumah, kami sampai lewat sikit, kami duduk ni duduk sangkut dengan jam ni kata. Kami sampai pukul 2 pagi lagi boleh kata. Tak ada masalah. Itu tak apa. Ada kesepakatan itu di luar tajuk. Tetapi ni jembak masuk tempat buka-buka pintu depan rumah jengui. Bukan seorang, bawa pula sekampung. Ini telah memberatkan tuan rumah. Ini tidak ada. Tak boleh. Kemudian dah mai rumah orang ni, kita nak ditamu orang, kita mai rumah Cik Mat. Contohnya. Kita pergi rumah Cik Mat. Sampai rumah Cik Mat, pergi duduk kat tingkap. Pergi duduk depan pintu, pergi tengok dalam rumah tu. Kalau bini dia tak pakai tudung, hukum dia haram bagi orang yang melakukan macam ni, haram. Kerana dia telah menceroboh. Kita nak mai rumah orang, kita kena minta izin. Kita nak tetamu dia, kita kena hormatlah dia. Jangan pi kepala jenguen. Ni sampai jenguen kot tingkap, tak ada. Pi kot belayak, suar kepala. Oi, mana man? Mampus. Ini benda yang ini satu benda yang mana perbuatan yang sangat keji.
Tak boleh. Ni kadang-kadang bini kita tak pakai tudung. Dia main-main. Assalamualaikum. Bini kita lari. Cari. Rendak kat tingkap pula. Mana? Man. Oh, man. Pergi pula kat belayak. Kok dapur. Masuk habis. Semua lubang dia teropong habis. Sebab apa? Dia kata dia main nak cari orang lah. Tuan rumah ni. Tak boleh. Antara adab juga kita sebagai tetamu nak pergi rumah orang. Memberi salam. 3 kali. Tak buka balik. Diceritakan satu sahabat. Ketika Umar menjadi khalifah. Datang sahabat memberi salam. Ketika itu Umar sedang melakukan solat sunat. Tengah solat. Okey. Kemudian dia beri salam 3 kali, kemudian sahabat tu pun pergilah. Umar buka pintu. Umar panggil dia, "Awak ampi?" Dia kata Nabi SAW mengatakan, bersabda barang siapa datang orang bagi salam 3 kali, kalau tak buka kita pun kena belah lah, kena pi lah. Jangan duk tunggu lagi. Ni sampai 20 bagi salam, sampai 30. Boleh buat lagu lagi. Ini masalah. Okey. Waktu sahabat Umar tanya tu, dia kata apa? Nabi kata bagi salam 3 kali, tak buka kena pi. Umar kata apa? Aku tak pernah dengar pun. Umar tanya balik, aku tak pernah dengar pun. Umar kata kalau hang bohong pancung palang mati. Umar marah. Satu, Umar kata apa? Dia tak pernah dengar. Bermaksud dia takkan kata macam tu. Kecuali dia memang tahu semua hadis. Ataupun kecuali dia ni orang yang banyak menghafal hadis. Kadang-kadang kita cerita Umar ni hadis dia riwayat sikit lah. Tak banyak macam Abu Hurairah. Tapi adakah Umar tidak mengetahui hadis? La. Umar satu sahabat yang alim. Sangat hebat, zaki, bijak. Perkataan dia tu banyakkan diikuti dengan Al-Quran. Umar kata apa? Aku tak pernah dengar pun hadis ni. Datang Umar pada para sahabat lain. Betul kan Nabi kata macam ni? Sahabat pun kata, betul. Okey, tak apalah. Pertama, Umar orang yang mana alim, mengetahui banyak hadis, dia pun terlepas hadis. Terlepas satu hadis. Bagaimana para imam, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, kemungkinan untuk terlepas hadis ada tak? Ada. Maka tugas kita pun tak macam hebat macam mereka. Dah pun lagi jauh lah. Kita bukan macam para imam ni. Tetapi adakah kita perlu mengatakan Imam Syafi'i satu parti betul semua, imam lain semua salah? Tak boleh. Ataupun kita kata imam lain tak salah, tapi jangan kita kritik orang ikut imam lain. Ataupun kita katakanlah kita ambil, kita pegang satu benda, lain tak ada mahu pegang dah. Kalau Syafi'i kata ni, sedangkan ada pendapat lain. Contoh main Jumaat 12 rakaat, 12 orang duduk kata 40 tak boleh lah, boleh. Kalau dia kata kalau ikut Imam Syafi'i tu, kalau beli barang kena ada akad jual beli. Kalau pergi beli item tak ada pun akad, boleh pula. Kalau bayar zakat pakai duit tak pakai beras, boleh pula. Benda ni luas. Jangan sampai kadang-kadang kata takkan Imam Syafi'i tak tahu. Jangan cakap macam tu. Imam Syafi'i pun manusia. Dan dia termasuk orang yang alim, faqih. Dan kita doa semoga dia, Al-Imam Syafi'i, rahimahullah, dirahmati oleh Allah SWT. Dan masukkan dia ke dalam syurga. Tetapi adakah dia maksum? Tidak. Bahkan Umar sendiri pun terlepas satu hadis. Umar takkan kata, dia takkan cakap ni, aku tak tahu pun. Pada akhirat dia memang, maksudnya orang tu kalau dia cakap macam tu, maksud dia tu memang sepatutnya dia tahu. Dia kata duit dia ada RM5, dia ambil duit dia. Buka-buka dia kata, dia tengok dia ada RM2. Dia heran. Pergi mana RM3 lagi? Tapi kalau dia tak tahu langsung, dia tak tahu pada hakikat, dia tak tahu berapa duit dalam buka, dalam ambil duit dia, lepas tu buka-buka dia tinggal RM2. Dia kata pergi mana lagi belen? Dia pun tak tahu isi dia berapa. Bermaksud orang yang contoh dia kata, okey, tuan-tuan kena faham. Orang kalau buka ambil duit, dia tengok ada RM5. Okey. Kemudian waktu satu masa dibuka-buka tengok tinggal RM2. Dia kata apa? Pergi mana RM3 aku? Dia tertanya-tanya apa tidak? Maksudnya apa? Dia meyakini sebelum ni ada duit, tapi tengok tak ada. Keyakinan dia tu adanya asas, ada ilmu. Okey. Kemudian orang yang kedua. Okey, dia tak tahu, dia tak pernah buka duit pun. Bila dia buka duit tu, pergi mana duit aku RM2 lagi?
Dia tak pernah buka. Macam mana dia tahu? Sahabat Nabi, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, tanya, macam mana aku tak tahu pun hadis ni, tak dengar. Bermaksud apa? Umar ni, dia orang yang mengetahui. Dan dia sendiri yakin. Dia tahu semua hadis. Maksudnya orang yang rapat dengan Nabi, bahkan mengetahui banyak hadis. Dia pun terlepas. Maksudnya apa? Perkataan dia itu telah menunjukkan diri dia yang sebenar. Dia takkan cakap kecuali dia memang rapat dengan Nabi. Dia tahu banyak hadis Nabi. Ni kita kalau bukan bidang kita. Contoh. Kita mengaji bab sains. Ataupun kita mengaji bab matematik. Tiba-tiba kita kata apa? Aku tak pernah tahu pun kata hadis ni palsu. Aku tak pernah tahu pun kata ni tak boleh. Dan memang tak tahu. Tapi kalau dia tahu, lain cerita lah. Dan memang dia tak tahu. Buat macam mana? Okey. Kita masuk balik tajuk dia. Ni pijauh lah ni. Okey. Memulakan, okey, ni ayat tamu. Bagi salam 3 kali. Jangan bagi salam sampai 20 kali. Kemudian kalau pergi rumah orang, jangan masuk kepala lah rumah orang. Jangan duk pergi mengendak kot tingkap. Jangan pergi mengendak kot dapur. Jangan duk khabat kot jamban. Tak boleh. Haram. Tunggu kat luar tu. Bagi salam. Duduk tepi sikit. Beda kawan orang dalam rumah tu nak siap. Ni kadang-kadang kawan tu bawa kelab dia yak. Terpur ramai. Assalamualaikum. Kawan pun tak ada apa-apa. Lari ceramah. Tak boleh. Ini teradap. Ini tetamu. Bagaimana tuan rumah? Tuan rumah. Bila orang mai tu, mandilah bagi smart sikit ni dengan kain pelekat bergulung. Yang besar dengan kepelekat dengan rambut serabai, dengan tak pakai baju. Mai masuk, mai minum kopi. Pakailah elok sikit. Bagi nampak rupa manusia. Ni pakai. Tapi kalau orang ada rapat macam kita ni, anak-anak beranak tak apalah. Ni tetamu mai ni, tetamu. Pakai elok sikit. Rumah tu bagi wangi sikit. Ni tengok belah kiri tek kucing. Amboi. Belah nu tek burung. Macam-macam tek dalam tu. Bagi bersih sikit. Kemudian hidangkan apa yang kita ada. Tak semestinya kita kena hidang kambing, tuan-tuan. Tak mesti kena hidang lembu. Hidang yang kita ada. Kita tak ada nasi. Kita makan pun tak cukup. Ada kurma lah. Kita bagi kurma. Kita lah ni kuih ayah ada lagi. Kita bagi. Dan memberi makanan yang baik. Janganlah kita bagi makanan yang mana, ni nak basi. Ataupun esok supaya bagi tamu makan. Janganlah. Bagi elok sikit. Memuliakan tetamu. Termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian bila kita sembang tamu, itu benda yang mana janganlah kita bercakap benda yang sia-sia ataupun lebih kita kata benda yang mengumpat orang dan sebagainya. Jangan. Okey. Kemudian saya terlepas satu. Orang tetamu ni, kita sebagai tetamu nak pergi rumah orang ni, janganlah duduk lama sangat. Kadang-kadang contohlah kita main lama sangat. Orang pun nak tidur juga, nak rehat, aku ada kerja apa. Kawan pun duduk tengok jam mula alik dah tengok. Kita buat tak faham, buat tak tahu. Janganlah lurus benda sangat. Takkan nak tunggu tuan rumah kata, "Oi, balik." Takkan sampai kata lagu tu. Kita fahamlah tengok tuan rumah ni ada kerja ke? Jangan tanya lagu tu pun boleh. Tak tanya pun tengoklah. Ni gaya pakai baju smart-smart, tengok jam. Ni tanya je nak keluar lah. Tuan kita pun kata, boleh lah kot, nak balik pun. Ni dok. Saya nak pergi kerja sikit dah. Tak apa, duduk dulu. Tuan rumah takkan nak halau kan. Kita pun, okey tak apa, kami tunggu. Ada nasi apa, mai nasi rendak apa, kami boleh makan, tengok TV apa. Boy. Kena faham. Kita sebab tu dalam Islam ni kita menghormati. Tetamu ada adab dia. Tuan rumah ada adab dia. Mai rumah orang waktu masa dia. Jangan mai waktu pukul 2 pagi. Jangan mai waktu tengah hari. Mai petang-petang ke. Pasang tu elok lah. Dan jangan mai waktu orang semayang. Bila mai waktu semayang, orang tuan rumah nak semayang. Kita tak semayang tu, satu hal dah. Ni ganggu habis orang-orang. Mai waktu yang elok. Okey, kalau tuan-tuan tak ada soalan ke? Kalau soalan saya nak jawab ni, tuan-tuan boleh komen segera sebab apa? Dia lambat sikit, kalau dia masuk lambat. Kalau dia masuk cepat tak apa. Dia masuk, tuan-tuan hantar lah lagi lepas minit baru dia masuk. Kadang-kadang dah tutup majlis baru dia keluar soalan. Yang tahu saya jawab, tak tahu, saya jawab.
Senang ya. Allahu a'lam, kata tahu. Jangan tak tahu kita gagah jawab. Bila gagah jawab, kalau betul pun dosa, tak betul lagi banyak dosa. Okey. Diceritakan sebelum tu saya sambil tunggu kok ada soalan ni, saya nak ceritakan tentang tetamu. Ketika saya di Yaman, tuan-tuan. Jadi tetamu ni syok lah. Tetamu ni syok. Kita jadi tetamu ni seronok lah. Tak rasa, ataupun orang kata apa, benda yang menggembirakan kita. Ada 2 kampung yang mana terkenal dalam memuliakan tetamu. Antaranya Ma'rib ataupun dengan Sukatra. Sukatra yang lain Allahu a'lam, bukan tak terkenal. Mungkin yang saya tak tahu. Tetapi 2 negeri ni memang terkenal lah. Kalau Ma'rib berebut tetamu. Kawan ni main rumah. Lalu nak contohnya, ni cerita ni orang Malaysia. Lalu dia tarik main, dia main rumah aku. Makan. Tidak malam ni. Kita duduk kalut nak pi nak pi esok nak pi tempat tu, nak segera kan. Kena tahan. Tidak malam ni dah. Meleh kambing. Meleh apa lembu. Muntah ada lagi, tak nak dengar lagi lah. Kalau ada tu dahsyat lah. Kawan saya, dia bagi duit pula. Di Sukatra, kalau tetamu main, kambing sekok wajib. Kambing di Sukatra murah ya. Sukatra tu pulau. Satu pulau di Yaman tu. Kalau orang-orang tak pi tu, dia kata pulau Dajjal lah. Tapi bukan pulau Dajjal, Allahu a'lam. Tapi pulau Sukatra tu ada penduduk dia. Okey. Orang Yaman juga. Cuma dia gelap sikit. Kambing sana tu sekok baru RM15,000. RM15,000 bersamaan dengan kita. Baru RM150, tak lambat. RM120 lebih kurang gitu lah. Murah ya. Tapi tetamu mai meleh kambing, Kambing RM120 sekok. Murah lah. Lepas tu orang Yaman ni kalau bak duit tetamu mai, nak pergi mana ni kita? Dia kata kami nak pergi sana ni kata. Contohnya kita nak pergi Kuala Lumpur, jumpa kat gurun. Dia kata hayyakallah, hayyaka ta'ala indana taqaddai. Dia kata mai kat rumah kami makan tengah hari baru. Kita naik bas mana boleh berhenti kalau nak kereta tak apalah. Dia kata kita babak lah tak mau nak pergi, nak ada tujuan ni. Dia bagi duit kita, bukan bagi RM1 tau, bukan bagi RM2, bukan bagi RM100. Kadang-kadang tu melebihi yang kita sangka kan, kadang RM400. Orang biasa ya. Ini yang tetamu yang mana orang manusia yang menghormati tetamu, mengajak tetamu, yang melayani tetamu ni pun orang yang baik, orang yang masya-Allah, yang hatinya dipenuhi dengan iman. Okey, 3 perkara ni kita dah ambil. Yang mana 1, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, bercakap dah benda baik ataupun diam. Tak ada apa, jangan duk bercakap. Ni kira nak bercakap ya. Tak tahu pun nak bercakap. Sebab tu orang tua-tua kata kalau banyak bercakap nampak bodoh tu. Jangan cakap banyak. Kita diam. Nak cakap kita tahu. Ni tak tahu pun kita cakap. Oh, ekonomi lah sekarang ni dia naik dah. Kita sebenarnya lagu ni. Amboi. Masuk bab bendang. Bendang buat macam ni. Masuk bab harum manis. Dia pun sembang. Harum manis ni kita kena buh tahun ni. Waktu kita buat buh, kita dengar dahsyat. Ada harum manis rumah. Tak ada pun. Tak ada sembang. Orang akan sembang kalau ada rumah tak apa lah. Dia memang tanam pun. Tak tanam pun. Tahu mana. Aduh, kacau. Sembang pasal motor. Dia pun, motor ni masalah dia. Tambah kalau uai suku ni, dia main. Sembang semua dia tahu. Kadang-kadang tu, kadang bukan tahu pun. Kadang nampak bodoh tu. Jangan, sebab tu Nabi SAW kata apa? Cakap benar baik ataupun diam. Okey. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang kedua iaitu menghormati jiran. Nak cakap jangan tanam pokok tanaman yang merosak tanah orang. Jangan duk pi ambil tanah orang. Kita ni orang Melayu ni beat. Beat. Kadang-kadang duk pi bina atas tanah orang, pasal buat kering tu. Aduh, muka tak ada malu tu yang syok tu. Serius buat tak tahu apa, buat relax tak bersalah. Lepas tu kalau lebih sikit-sikit pun kita halal lah. Sikit ni. Allah, besar 2 jari tanah lebih sikit Kira. Ambil tanah aku ni. Tak guna tu jiran ni. Dia ambil tanah aku. Besar mana? Allah, 2 jari lah. halal ya. Tapi kalau ambil sampai seralung, 1 lot,
bina. Yang ni jiran punya kerja ni kita kena bercakap dekat dia. Sama ada kita cakap cara elok ataupun kita roboh rumah dia suruh dia bina lain. Itu hak kita. Jadi hormat. Jangan nak bela kucing, bela jangan bagi sampai masuk rumah orang. Kalau masuk rumah orang, haram dia bela kucing. Kerana dia telah mengganggu manusia ataupun mengganggu jiran, itu berdosa. Bila berdosa, melakukan perkara yang mana asal mubah tapi buat berdosa, itu haram untuk dia. Okey, yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Memuliakan jiran. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka memuliakan tetamu. Kita ambil tetamu ada adab dia, tuan rumah pun ada adab dia. Nanti kalau kita dah belajar ada adab tu, buat. Jangan buat macam tak ada adab. Pergi apa jangan pada orang. Tu saya tak suka lah. Kadang-kadang main rumah kita tu. Kadang kita lah. Orang main rumah kita. Kadang-kadang duduk depan pintu. Assalamualaikum. Kita macam ada satu orang, astagfirullah. Kita tutup terai dah. Tutup dah terai. Dia buka je, ada apa? Tanya. Kadang-kadang kita kata awak lah tak mengaji. Kadang-kadang kecil-kecil tu kena mengaji. Jangan. Jadi itu tetamu. Kemudian tuan rumah kena muliakan. Janganlah ramai kita buat tak tahu. Layan. Ni orang ramai kita pun buat tak tahu tengok TV. Tak boleh layan. Okey. Jadi hadis yang kita baca tadi, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tak ada soalan Okey. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, yang buruk itu dari saya. Lebih kurang tu terkasar bahasa, biasalah orang muda. Orang Perlis ni macam cakap lagu ni, dia kasar sikit tapi tak kasar mana pun. Kalau orang Terengganu, orang Selatan ni kalau dengar kita cakap dia kata apa? Marah kot. Duk cerik-cerik ni. Kita bukan marah. Tetapi kita semangat. Kalau kita mengajak kita yang sebenarnya apa? Tidak semua orang. Okey. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang baik yang kurang itu daripada saya. Pada hakikat dua-dua itu daripada Allah SWT. Jadi saya akhir majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.